إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. أما بعد. أحبتي في الله, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Pertama dan selama-lamanya kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Jalil atas semua nikmat yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Hari ini dikurniakan kita dengan kesihatan tubuh badan, diberikan kita taufik dan hidayah, dipelihara bagi diri kita nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa semoga Allah taala sentiasa memelihara bagi diri kita nikmat yang baik ini. Moga-moga dapat kita gunakan atau manfaatkannya bagi melaksanakan kebaikan, amalan soleh, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Semoga kita termasuk di kalangan hamba-hamba yang bertakwa, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita bersyukur pada Allah Ta'ala dapat bersama-sama berhimpun dalam majlis ilmu walaupun secara online. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana baginda Nabi menyatakan sebuah hadis, tidak ruginya satu kaum, wa majtama'a qaumun baitin min buyutillah liyatluna kitaballah wa tadarasunahu bainahum. Tapi menceritakan bagaimana manfaatnya satu kaum di kalangan umat Nabi yang berhimpun untuk membacakan kitab Allah, untuk berbincang sesama mereka. Jadi semua itu direalisasikan dalam pertemuan ini, iaitulah pertemuan berkenaan dengan tadabbur Al-Quran, ya. Maka tidak akan kurang melainkan mereka akan dapat 4 perkara. Yang pertama, qala Nabi SAW, wa nazalat alaihimus sakinah illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali tidak ada kerugiannya kecuali pastinya mereka akan diberikan, Allah menurunkan bagi mereka ketenangan di dalam jiwa mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dihujankan bagi mereka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikah, malaikat mendampingi, mendoakan, memberikan kebaikan, mendoakan supaya Allah memberikan kebaikan bagi mereka. Ya, begitulah juga wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama hamba-hambanya yang berusaha berada di majlis ilmu, membincangkan dalam Quran sesama mereka, ya, sehingga diketahui oleh makhluk-makhluk yang dia sukai, malaikat, ya, juga seluruh makhluk yang lain. Maka hamba Allah Ta'ala ini dirahmati dan diberkati kehidupannya. Maka Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan pagi ini Allah kurniakan kita 4 kelebihan itu seperti yang disebut Nabi SAW. Mudah-mudahan juga kita beroleh ilmu yang barakah. Dengan ilmu itu dapat kita manfaatkan, dapat kita amalkan, semoga diterima di sisi Allah Ta'ala. Semoga dengan itu juga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rasanya tak terlambat lagi untuk saya ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua. Walaupun rasanya tinggal 8 hari lagi kot, nak habis dah Syawal ni. Dan hakikatnya Aidilfitri itu sehari saja jemaah sekalian. Ya, tapi kita kat Malaysia ni memang sambut selagi tak habis Syawal, selagi itulah kita beraya. Sampailah saat terakhir Syawal tu pun masih lagi ada raya. Tak menjadi masalah ala kulli hal. Semoga pertemuan kita waktu raya ni dengan open house, majlis silaturahim yang kita laksanakan, mudah-mudahan menjadi kebaikan dan sesuatu yang dianjurkan, bahkan disunnahkan Nabi SAW. Waktu ta'imut ta'am, Nabi mensunnahkan kita untuk memberi makan kepada orang jika ada kemampuan. Dan kita juga disunnahkan untuk memenuhi jemputan-jemputan. Kalau tak mampu, kita kena beri sebab. Sebab itu, ya, ukhuwah Islamiyah itu akan terjalin melalui amalan sedemikian, ya, amalan yang memberi kebaikan. Dengan syarat perhimpunan itu tidak disertakan dengan dosa, perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah SWT. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada pagi ini kita akan
mentadaburi satu ayat Quran dari surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd bermaksud petir. Ya. Jadi dalam surah ini kita membicarakan tentang mukjizat Al-Quran. Jadi kita buka Al-Quran pada surah Ar-Ra'd pada ayat yang ke-31. Baik, jemaah yang ada Al-Quran boleh membukanya. Lebih baik jika ada Quran yang ada maknanya, supaya kita boleh sama-sama menghayati dan mentadaburi. Tadabur bererti membaca dengan berfikir dan merasai ayat-ayat Allah SWT, menghayati ayat-ayat Allah SWT. Maka kita buka surah Ar-Ra'd ayat 31 ya. Mungkin ada jemaah yang dah buka Al-Quran, boleh sharekan pada ruangan chat supaya sahabat-sahabat kita lain boleh terus buka Quran, memudahkan mereka untuk terus membuka kepada muka surat dan bahagian Al-Quran tersebut. Baik, jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Kita akan membacakan ayat ini dahulu sebelum kita teruskan kepada tafsir dan tadaburnya. Dalam ayat Al-Quran ini kita bacakan dahulu surah Ar-Ra'd ayat ke 31. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ard aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'an afalam yai'asil ladzina amanu أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan makna kepada ayat yang telah pun kita bacakan tadi. Semoga Allah kurniakan pahala daripada bacaan kita. Sebab apa? Dalam hadis Nabi SAW membacakan Al-Quran. Membacakan Al-Quran itu kata Nabi SAW, bila kita baca alif, lam dengan mim, bukanlah satu hasanah, tapi alif satu hasanah. Lam satu hasanah, mim satu hasanah, kemudian Allah melipat kali gandakan satu itu kepada 10. Maka alif lam mim menjadi 30 hasanah. Masya-Allah tabarakallah. Inilah di antara rahmat, kebaikan dan juga disebutkan dengan pahala yang besar saat kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyebutkan tentang ayat tadi sebelum kita bacakan berkenaan dengan ayat yang telah pun kita sebutkan tadi. Sebelum kita bacakan maknanya, saya ingin sebutkan yang dinyatakan sebagai cerita ataupun kisah yang dikata sebagai asbabun nuzul kepada ayat ini. Asbabun nuzul adalah sebab penurunan kepada ayat ini. Maka kita lihat pada surah ini, surah Ar-Ra'd, pada tafsir Al-Azhar. Dalam tafsir Al-Azhar yang dikarang oleh Syekh Hamka,
ayat ini menceritakan berkenaan dengan hebatnya mukjizat Al-Quran itu sendiri. Ya, mukjizat Al-Quran yang mana ia adalah satu mukjizat yang mengatasi kepada semuanya mukjizat yang lain. Masya Allah, tabarakallah. Ya, bukan merendahkan ya mukjizat yang lain, tapi ini adalah mukjizat yang tertinggi, yang terbesar. Dan Masya Allah, tabarakallah, kata Imam Ibnu Abi Hatim menceritakan di zaman Nabi Muhammad SAW pernah berlaku satu ketika yang mana golongan kafir musyrikin, orang-orang musyrik, mereka telah pun bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum mereka bertemu dengan Nabi, pada asalnya tujuan mereka adalah untuk menghentikan Nabi daripada berdakwah, untuk stopkan Nabi dari menyampaikan kalimah tauhid, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu Taala. Maka Masya Allah, tabarakallah, saat mana mereka ini dah cuba macam-macam, kita lihat mereka dah sakiti sahabat-sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, Khabbab ibn al-Arat, dan ramai lagi sahabat lain yang mana mereka ni dalam keadaan disiksa. Bila mereka dah masuk Islam, golongan musyrik menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah, supaya tujuannya supaya mereka yang melihat yang lain ni berhenti daripada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi pada ketika itu mereka juga melihat setelah mana mereka dah buat macam tu, Ammar bin Yasir dan sebagainya, selepas pada itu ramai pula sahabat-sahabat di kalangan bangsawan pula yang beriman kepada Allah. Mula-mula golongan hamba, sekarang ni bangsawan pula. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebelum tu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Seorang sahabat nama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ini sahabat-sahabat yang mana mereka ini telah pun masuk Islam setelahnya itu, dan menyebabkan golongan musyrikin, ketua-ketua musyrik, mereka dah mula takut apabila melihat keadaan sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah pun semakin ramai daripada awal. Maka oleh kerana demikian, mereka pun telah pun berbincang dan membuat keputusan untuk berbincang dengan satu golongan, yang mana golongan ni orang Arab hormati mereka, orang Arab pandang tinggi kepada mereka. Arab-Arab jahiliah ketika itu, mereka pandang tinggi pada mereka kerana nampak orang-orang ni seperti orang berilmu, orang yang ada kitab, orang yang ada syariat, orang yang ada ilmu. Sampai diceritakan golongan Arab ni selalu hantar anak mereka duduk dengan diorang ni, supaya anak diorang ni walaupun bukan daripada bangsa diorang, tapi dapatlah tempias-tempias kemuliaan diorang tu. Macam tu sekali. Iaitulah golongan Yahudi di kalangan Bani Israel. Dan spesifiknya golongan Ahli Kitab. Iaitulah golongan yang membacakan kitab Taurat. Golongan yang membacakan kitab Taurat. Golongan Bani Israel yang mana mereka ini disebutkan banyak kali dalam Quran. Pada saat itu mereka, ketua-ketua musyrik telah pun bergerak daripada Mekah pergi Madinah. Ketika itu namanya masih Yathrib. Di Madinah, di Yathrib ketika itu mereka berjumpa dan mereka bertanya, wahai ahli kitab, iaitulah orang-orang yang membacakan kitab Taurat, kami ini telah pun didatangi dengan seorang yang dulunya daripada keturunan kami, tapi tiba-tiba dia kata dia adalah Rasul, utusan daripada Tuhan. Maka apakah pandanganmu? Ahli kitab tadi, bila dia tahu tentang hal semikian, dia pun kata, kalau benar orang yang sebut tadi dia kata dia adalah Rasul, maka sudah pasti dia ini boleh melakukan sesuatu. Apa dia? Iaitulah dia kata dia ini boleh orang kata apa? Dia boleh untuk melakukan 3 permintaan. Jadi semua orang duk pelik, apa dia 3 permintaan itu? Jadi golongan kafir musyrik pun menyatakan permintaan itu, yang pertamanya kau kena sebut pada dia Muhammad itu, kalaulah benar dia seorang Rasul, maka dia kena melakukan hal ini. Yang pertamanya iaitulah dia boleh suruh dia gerakkan gunung.
gunung ganang yang ada di Mekah, ya, supaya dia bergerak, beralih pergi tempat lain, dan suruh dia tunjukkan kepada kamu macam mana keadaan gunung yang bergerak itu. Alih semua gunung-gunung yang ada di Mekah. Jadi keadaan itu menyebabkan, menunjukkan kerasulan dia, kata orang ni, kata ahli kitab ni. Yang kedua, minta kepada Muhammad ni kalau benar dia seorang rasul, untuk dia ni buat apa? Supaya dia ni membelahkan tanah dan mengeluarkan isi-isinya. Tanah tu suruh dia belah tanah, keluarkan air, keluarkan zahab wal fiddah, keluarkan emas, keluarkan perak daripadanya. Lalu yang seterusnya, bawakan kepada Muhammad itu yang disebutkan dengan bawakan kepada dia, sekejap jemaah sekalian. Okey, bawakan kepada dia mayat-mayat, dan kemudian suruh dia hidupkan kembali mayat-mayat itu daripada saat, maksudnya apa, dia mati tu, suruh dia hidupkan kembali. Allahu Akbar. Jadi nak sebutkan kata mereka ni suruh orang-orang kafir musyrik untuk menyuruh Nabi SAW untuk buat perkara-perkara sedemikian. Jadi ceritanya, golongan kafir musyrik ni, dia datang, dia dengar daripada golongan ahli kitab, lalu ahli kitab pesan, kalaulah benar Muhammad ini seorang rasul, suruh dia buat 3 perkara. Pertamanya, suruh dia alih gunung ganang. Keduanya, suruh dia belahkan tanah, keluarkan isinya. Ketiganya, suruhlah dia untuk menghidupkan orang yang telah mati. Nampak permintaan mereka ni, supaya suruh Nabi buktikan kerasulannya. Maka kalau dia boleh buat, dia adalah rasul. Kalau dia tak boleh buat, maka dia seorang pendusta. Allahu Akbar. Lalu golongan musyrik ni, ketua-ketua musyrik ni baliklah jumpa Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka pun berkata kepada Rasulullah, Ya Muhammad, sekiranya kau boleh buat 3 permintaan ini, maka kami dan juga kaum kami akan beriman kepada kamu. Apa permintaan itu? Nabi SAW nampak ada peluang kat situ. Kalaulah boleh tunaikan permintaan ini, mereka akan beriman. Maka Nabi ni sangat seronoklah. Sebab apa? Kaum itu adalah kaum dia sendiri. Bahkan mereka itu adalah golongan Arab. Maka seronoklah Nabi kalau mereka beriman kepada Allah. Tetapi dia pun sebut, Nabi kata, apa dia permintaan itu? Pertama tadi apa? Alihkan semua gunung yang ada di Mekah. Kan kalau kita pergi Mekah ni, kita akan nampak bagaimana Mekah ni berada di lembah antara gunung ganang. Gunung ganang sekeliling dia, Mekah ni dekat lembah. Dekat lembah, kata apa? Lembah gunung. Jadi mereka suruh Nabi alih semua gunung-gunung ni, bagi rata tanah di Mekah. Yang kedua, iaitulah untuk Nabi membelahkan tanah, kemudian keluarkan isinya daripada air, daripada emas, daripada perak. Yang ketiga, hidupkanlah orang yang telah mati. Maka Masya Allah, Tabarakallah, setelah mereka minta pada Nabi, Nabi ni seorang yang bijaksana. Nabi seorang yang memiliki sifat fatanah, kebijaksanaan Nabi. Nabi tak terus minta pada Allah. Sedangkan 3 permintaan itu, kalau Nabi mohon pada Allah, mudah saja Allah Ta'ala mengadakannya atau menjadikannya. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah inginkan sesuatu, maka Allah sebut jadi, maka jadilah. Tetapi Nabi SAW sebut kata apa? Tunggu sampai Allah Subhanahu Wa Taala menjawab kepada permintaan kamu. Itu dia yang Nabi SAW telah nyatakan kepada mereka. Tunggu sampai Allah jawab permintaan kamu. Lalu turunlah ayat tadi yang kita baca, surah Ar-Ra'd ayat 31. Dalam ayat ini Allah Ta'ala berfirman, iaitulah sekiranya walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal, kalaulah ada satu kitab suci yang mana kalau dibacakan akan menggerakkan gunung dari tempatnya, yang akan menyebabkan bumi itu terbelah dan mengeluarkan isinya, dan au kullima bihil mauta, ataupun orang yang mati kemudiannya hidup semula.
maka Al-Quran adalah kitab itu. Al-Quran boleh melakukannya. Allahu Akbar. Lalu Allah menambah, balillahil amru jami'a. Bahkan sebenarnya segala urusan itu adalah milik Allah. Artinya, kalau Allah Ta'ala nak ia berlaku, ia terjadi, maka Allah Ta'ala boleh menjadikannya. Secara, maknanya dia boleh jadi. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, terus boleh jadi semua. Tapi Allah Ta'ala sebut bal lillahil amru jami'a, bahkan semuanya itu adalah atas urusan dan milik Allah SWT, atas keizinannya. Kalau Allah nak ia jadi, maka ia jadi. Kalau Allah tak nak ia berlaku, maka ia tak boleh berlaku. Sebab itulah jemaah sekalian, Allah Ta'ala sebut Quran adalah satu kitab yang kalaulah ada satu kitab yang boleh dibacakan gunung tu bergerak di tempatnya, maka Quran adalah kitab itu, kata Allah SWT. Tapi Allah Ta'ala tak ingin berlaku sedemikian. Apa jemaah sekalian? Kita lihat dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala berfirman, Alladhi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu. Siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalnya? Dan sungguhnya dialah yang maha perkasa, lagi maha mengampunkan. Jadi jemaah sekalian, artinya kehidupan kita ini manusia, kita manusia yang Allah Ta'ala jadikan hidup di muka bumi Allah Ta'ala. Kehidupan, kematian kita tidak ada lain melainkan liyabluwakum, Allah ingin menguji kita. Allah kata untuk menguji kamu. Siapakah di kalangan kamu yang terbaik amalnya? Iaitulah siapakah di kalangan kamu yang memilih untuk mentaati Allah, untuk mengambil hidayah dan petunjuk yang dikurniakan Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Dan siapa pula yang mengingkari semua itu, maka siapa yang terbaik amalnya adalah mereka yang berjaya. Sebab itu Allah juga tambah dalam surah Al-A'la yang kita bacakan, wahadainahun najdain, dan kami, yakni Allah SWT, telah memberikan petunjuk kepada manusia dengan dua jalan. Iaitulah pertama, jalan kebaikan, jalan yang menuju kepada rahmat, kasih sayang Allah, jalan yang menuju keredaannya, jalan yang menuju kepada syurganya, yang membawa kepada orang yang mengikutinya akan menjadi golongan ashabul yamin, orang-orang kanan. Manakala ada satu lagi jalan yang Allah Ta'ala tunjuk, iaitulah jalan yang menuju kepada kemurkaan dan nerakanya, yang mana siapa yang melaluinya di yaumul akhirah menjadi ashabus shimal, golongan kiri yang diazab oleh Allah SWT. Maka manusia, kita diberi pilihan oleh Allah, kita diuji oleh Allah SWT. Siapa yang akan sabar dengan ujian, siapa yang bersyukur dengan nikmat, siapa pula yang mentaati Allah Ta'ala walau senang dan susah, siapa pula yang menjauhi larangannya dalam apa jua keadaan, maka mereka inilah golongan yang berjaya, menjadi golongan yang dirahmati oleh Allah SWT. Sebab itu Allah menyatakan dalam ayat tadi, surah Ar-Ra'd ayat 31, setelah Allah kata, balillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Tidakkah orang beriman itu tahu? Kerana Allah tahu bahawa Nabi SAW sangat nak kalau mereka ni beriman. Mungkin dengan tergeraknya gunung, maka akan beriman. Mungkin dengan manusia mati hidup semula, maka akan beriman. Tapi hakikatnya, belum tentu sebenarnya setelah mereka melihat semua itu, mereka akan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sekejap lagi kita bacakan beberapa kisah berkenaan dengan rasul-rasul yang terdahulu. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah menyatakan, tidakkah orang beriman itu tahu kalaulah Allah Ta'ala nak menjadikan semua orang beriman, maka Allah boleh saja memberikan hidayah pada semua, maka berimanlah semua orang. Tapi Allah Ta'ala tak jadikan sedemikian. Bukan itu kehendak dia. Dia ingin menguji manusia. Siapakah yang bertakwa kepadanya? Siapakah yang berusaha mencari jalan petunjuknya? Sehingga Allah Ta'ala menyatakan, siapa yang berusaha mencari taufik dan hidayah Allah Ta'ala. Dengan contohnya seperti kita
berada dalam majlis ilmu, kita membacakan Quran, kita berusaha memahami dan beramal dengannya. Lanahdiyannahum subulana, kata Allah Ta'ala. Kami akan memberikan kepada mereka jalan menuju kepada jalan-jalan kami. Iaitulah jalan ke arah as-siratal mustaqim yang membawa kepada redha dan syurga Allah SWT. Mana siapa pula yang tak berusaha, bahkan berpaling daripada Quran, daripada hadis Nabi SAW, daripada agama, maka bagaimanakah mereka nak mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT. Baik, oleh demikian Allah Ta'ala nak beritahu pada Nabi SAW, belum tentu dengan kau tunjukkan gunung yang bergerak, kau tunjukkan manusia yang mati hidup semula, tanah terbelah muka isinya, mereka akan beriman. Kerana Allah Ta'ala sebenarnya telah menurunkan satu mukjizat, kerana konsep mukjizat itu sendiri adalah sesuatu yang berlainan, ajaib, sesuatu yang menakjubkan, yang mana tidak bersamaan dengan perkara yang lain. Contohnya Nabi-Nabi dikurniakan dengan mukjizat dengan tujuan untuk menunjukkan kebenaran kerasulan mereka. Maka orang yang lihat itu sudah pasti tahu itu bukannya sihir, itu bukan ilmu yang lain seperti ilmu perubatan, itu bukanlah ilmu yang lain-lain, tetapi ia adalah keajaiban mukjizat dikurniakan Allah Ta'ala, dan Rasul itu sendiri akan menegaskan bahawa ini adalah sesuatu yang dikurniakan Allah, maka berimanlah pada Allah dan ikutilah apa yang aku bawa. Mengakui diriku sebagai Rasul utusannya. Maka Masya Allah, tabarakallah, semuanya permintaan tadi ya Muhammad tak perlu kau tunaikan, kerana telah datangnya satu mukjizat yang besar, yang lebih agung, yang namanya Al-Quran. Jadi jemaah sekalian. Kemudian Allah menyambung, wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Tentunya dan orang-orang kafir sentiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu telah terjadi dekat dengan kediaman mereka, au tahullu qariba min darihim hatta ya'tiya wa'dullah, sampai datang janji Allah, sesungguhnya Allah tidak memungkiri janji. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pula pemberi peringatan bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang tak mau mengikut kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dianjurkan dalam agama, bahkan apa yang diajar Nabi SAW. Maka mereka itu akan ditimpakan dengan qari'ah, satu bencana atas perbuatan mereka. Dan bukan hanya di dunia, tapi Allah Ta'ala juga menyatakan, iaitulah hatta ya'tiya wa'dullah, sampailah tiba janji Allah. Maka kemusnahan bagi mereka bukan hanya di dunia, tapi di yaumul akhirah. Dan Allah menyatakan sesungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, tidak memungkiri janji. Baik. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Ta'ala, balik kepada ayat ini. Kata para mufassirin berkenaan dengan ayat ini, bagaimana Masya Allah tabarakallah, iaitulah bagaimana kalaulah adanya yang disebutkan dengan permintaan golongan musyrik ini minta kepadamu perkara-perkara semikian, lalu kita trace balik jemaah sekalian, kenapa Bani Israel, golongan ahli kitab, suruh orang musyrik tanya hal ni kepada Nabi SAW. Dan sebenarnya hakikatnya jemaah sekalian, kalau kita bacakan dalam Al-Quran, rupa-rupanya semua yang disebutkan permintaan mereka itu telah pun ada satu ketika dahulu, telah pun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Taala melalui rasulnya, mukjizat rasul yang terdahulu kepada kaum Bani Israel. Jadi sebab itulah kaum Bani Israel, golongan ahli kitab, mereka baca dari kitab mereka, mereka tahu dari kisah nenek moyang mereka, kalaulah seorang tu rasul, dia boleh tunjuk perkara-perkara ni. Jadi apa yang berlaku? Contohnya di zaman Nabi Musa alaihi salam, dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala menceritakan bagaimana kaum Bani Israel mereka melihat gunung yang terangkat dan berada di atas kepala mereka. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, wa rafa'na fawqakumut tur. Allah Ta'ala menyatakan, dan ingatlah ketika mana Allah mengambil perjanjian setia kepada mereka, iaitulah kaum Bani Israel. Pada saat itu diceritakan mufassirin bahawa
Allah Ta'ala perintahkan supaya mereka ni kaum Bani Israel bersujud kepada Allah. Tapi mereka main-main. Mereka bermain-main dengan perintah Allah, mereka bermain-main dengan perintah Nabi Musa alaihi salam. Ini berlaku juga sebelum dan selepasnya itu, ya. Tetapi setelah mereka tak mau sujud, maka Allah Ta'ala sebut wa rafa'na fawqakum tur. Kemudian Allah mengangkat gunung, kami, yakni dengan kekuasaan kami telah mengangkat, ya, gunung itu di atas kepala mereka. Fauqa, atas mereka ni. Maknanya kalau dongak ke atas, ada gunung ke atas kepala. Kalau Allah jatuhkan, maka matilah mereka semua. Maka dia angkat gunung itu berada di atas kepala mereka. Masa itulah mereka bersujud kepada Allah Ta'ala. Maka gunung itu kembali di tempatnya. Namun selepas daripada itu, mereka kembali melakukan sikap mereka. Sampai Nabi Musa AS menyatakan dalam surah Saf, dalam surah As-Saf, Allah Ta'ala berfirman, Nabi Musa berkata, wa idh qala Musa liqaumih ya qaumi lima tu'zunani. Kata Nabi Musa AS kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kau menyakiti aku? Kau ni tak habis-habis menyakitkan aku. Bukan Nabi Musa sakit fizikal dia, jemaah sekalian. Tapi Nabi Musa sakit yang disebutkan dengan hatinya. Nabi Musa ni geramnya kerana setiap kali Allah Ta'ala kurniakan kepada Bani Israel dengan kelebihan, dengan nikmat, kemudian mereka lupa kepada Allah. Setiap kali diuji, Allah angkat balik ujian, mereka terus menjadi hamba yang, ya, mengingkari perintah Allah Ta'ala selepas itu. Jadi itulah sebabnya bila disebutkan tentang hal tadi itu, bila mana Nabi Nabi Musa alaihi salam, baik, Nabi Musa alaihi salam, dia kata, kenapa kamu ni kaumku, kaum Bani Israel, kenapa kau ni tak habis-habis menyakitkan aku? Sakit hati Nabi Musa alaihi salam bila mana kaum Bani Israel buat perangai macam tu. Malunya Nabi Musa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali mereka ni diberi nikmat, mereka kufur. Mereka diangkat ujian tersebut, setelah diuji, kemudian mereka balik kufur kepada Allah Ta'ala. Maka gunung telah pun mereka lihat terangkat di atas kepala mereka. Tapi selepas itu, bukan menambah iman mereka, mereka terus kufur kepada Allah SWT. Sebahagian kecil mereka beriman, sebahagian besar mereka kembali dengan sikap buruk mereka. Lalu Masya Allah Tabarakallah, dalam surah Al-Ma'idah ayat 110, Allah cerita pula berkenaan dengan Nabi Isa. Wa tubri'ul akmaha wal abrasa bi'izni, kata Allah SWT. Dan ingatlah wahai Isa alaihi salam, engkau wahai Isa telah dikurniakan dengan mukjizat, iaitu kamu boleh menyembuhkan orang yang buta dan orang yang berpenyakit kusta. Maknanya dengan izin Allah SWT. Orang yang buta ni, lahir buta, matanya tak boleh tengok, tiba-tiba Nabi Isa sentuh, maka celiklah dia balik. Boleh tengok balik. Orang yang sakit kulit teruk, tak boleh diubati, Nabi Isa sentuh, maka baiklah balik kulitnya. Ya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, ya, wa iz tukhrijul mauta biizni, dan engkau ini wahai Isa alaihissalam telah pun boleh dikurniakan mukjizat untuk menghidupkan orang-orang yang mati. Jadi orang yang mati tu, Nabi Isa sentuh, bangun balik dia. Start enjin motor balik rumah. Maksudnya punyalah, ya, Masya Allah, golongan iaitulah Bani Israel melihat hal ini. Dan mereka tahu ini bukan sesuatu sihir, ini bukan sesuatu ilmu perubatan, ini adalah mukjizat. Kekuasaan Allah Ta'ala yang memberikan kelebihan kepada Rasul, dan Nabi Isa menyatakan ini adalah dari Allah, maka berimanlah kepada Allah SWT dan berimanlah atas apa yang telah pun aku bawa. Begitulah juga taatilah Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan menjadi orang yang berpaling daripadanya. Jadi bila sebut kata macam tu, Nabi Isa alaihissalam pesan pada mereka. Lalu apa yang terjadi? Allah Ta'ala berfirman, wa idh kafaftu bani Israila anka idh ji'tahum bil bayyinat.
Dalam ayat yang sama, Allah Ta'ala beritahu apakah respon mereka setelah mereka lihat orang yang telah pun mati hidup semula. Nampak? Ya, maka bila mana mereka lihat Nabi Isa bawa bayinat, mukjizat, bukti yang jelas nyata bahawa dia seorang Rasul. Lalu apa yang terjadi? Ingatlah wahai Isa, kami telah menyelamatkan kamu daripada Bani Israel yang nak bunuh kamu. Bukan nak ikut, lagi nak bunuh pula Nabi Isa AS. Kemudian apa kata mereka? Mereka yang nak bunuh Nabi Isa, dia kata apa? In hadha illa sihrun mubin. Ya, tidak lain Isa ni dia bawa sihir. Nampak? Itulah perangai Bani Israel. Bila mana datangnya Nabi dan Rasul yang membawa bukti jelas nyata, mereka tohmah, dah tak boleh nak buat apa pasal Nabi itu benar dah betul. Mereka buat satu, orang kata apa, penipuan. Satu tohmah yang menyatakan bahawa Rasul itu buat sihir. Maka gunakan beberapa alasan untuk membunuh Nabi Isa AS. Lalu Allah menyelamatkan Nabi Isa, dia angkat ke langit, dan Nabi Isa akan turun pada tibanya waktu Dajjal laknatullah akan membunuhnya Dajjal. Maka Allahu Akbar, zaman Nabi SAW mereka minta untuk digerakkan gunung, hidupkan orang yang mati. Dahulunya Bani Israel telah melihat semua itu. Tidak bertambah iman mereka, bahkan semakin mereka kufur sampai nak bunuh Rasul mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jemaah sekalian, begitulah juga au quti'at bil, kalaulah belahkan bumi. Ya, zaman Nabi Musa bukan belah bumi lagi, belah lautan jemaah sekalian. Kan? Nabi Musa AS memukul tongkatnya pada lautan, terbelahlah lautan itu, kata Abdullah bin Abbas, kepada 12 laluan. Setiap laluan memiliki tembok yang diperbuat dari air. Maka lalulah 12 keturunan Bani Israel, setelahnya itu Fir'aun dan juga tenteranya melaluinya, dan kemudian Allah melemaskan mereka. Mereka, kaum Bani Israel melihat keadaan itu. Tetapi apa jadi tuan-tuan selepas itu? Maka kembali buat perangai lebih buruk lagi, dengan mereka menyembah patung anak lembu yang diperbuat daripada emas. Al-Ijlah disebut dalam surah Al-Baqarah. Nampak tak perangai itu, tuan-tuan sekalian? Jadi sebab itulah, ya Muhammad, kalaulah umat kamu minta gunung bergerak, tanah terbelah, orang mati hidup semula, sebenarnya ada mukjizat yang lebih besar, lebih agung daripada itu telah pun diturunkan, iaitulah Al-Quran. Maka dengan Quran mereka akan beriman. Mukjizat itu tersedia dalam Quran, yang mana telah mengatasi kepada semua mukjizat yang lain. Maka daripada Quran itulah Allah kata, bagaimana kalau orang beriman itu melihat, membacanya. Kalau orang manusia itu membacanya, memahaminya, maka akan dapati itulah mukjizat yang sangat-sangat luar biasa. Jadi sebab itulah jemaah dikasihi dan muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menyebutkan tentang hal ini. Maka berkatalah sebagian mufassirin, bagaimana sebenarnya Al-Quran itu bila Allah Ta'ala sebut, dia boleh menggerakkan gunung, dia boleh membelahkan bumi, kemudian mengeluarkan isinya, kemudian dia boleh apa lagi? Boleh menghidupkan orang mati. Bukanlah dengan kita pergi dekat tepi gunung, kita baca Quran, terangkat gunung tu. Tak, bukan macam tu. Bukanlah dengan kita membacakan Al-Quran pada orang yang mati, maka orang tu pun bangkit hidup balik. Bukan begitu. Dan bukanlah juga dengan baca Al-Quran pada tanah terbelah, keluarlah duit daripada situ. Kan? Tapi hakikatnya yang diartikan ia mengatasi kepada itu. Iaitulah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala mampu memberikan perubahan, membuat perubahan yang sangat besar kepada dunia. Jadi lihatlah pertamanya bagaimana Al-Quran mengubah dunia. Diceritakan oleh seorang penulis sejarah di dunia barat. Dia ni bukan Muslim, tapi dia kaji tentang sejarah Islam dengan jujur. Dia tulis apa? Nama dia Lothrop Stoddard. Dia tulis dalam buku The New World of Islam. Dia kata kebangkitan Islam adalah satu episod yang paling mengagumkan dalam sejarah kemanusiaan. Dari zaman Nabi SAW sampai seterusnya, ia sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ia lahir daripada bumi yang tidak terkenal, iaitu di Mekah, di Madinah. Kemudian dalam jangka masa
kurang daripada 1 abad, ia berkembang sehingga menguasai separuh daripada alam. Dan proses itu meruntuhkan empire-empire besar, serentak membentuk hati-hati manusia, dan akhirnya berjaya menegakkan dunia yang baru, iaitulah dunia Islam. Ya, bukan penaklukan, tetapi yang disebutkan dengan membawa kepada perubahan, ya, iaitulah yang disebutkan dengan membebaskan. Bila kata Islam datang, bukan menakluk tetapi membebaskan, ya, satu tempat atau satu empire itu daripada menyembah sesuatu yang lain kepada menyembah Allah, daripada tidak ada ilmu kepada ilmu, daripada tidak ada peraturan yang benar kepada syariat Islam. Ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, bahkan membentuk, kata Lothrop ni, kedatangan Islam membentuk hati-hati manusia supaya menjauhi kekufuran, menjauhi kemaksiatan, menjauhi kezaliman, menjauhi pembunuhan yang sia-sia ataupun pembunuhan yang mana tidak adil. Bahkan Nabi SAW ketika peperangan Badar sekalipun Nabi menyatakan kepada para sahabat, jangan dicantas pohon-pohon, jangan dibunuh haiwan ternakan, jangan dihancurkan pusat tempat ibadah mereka, jangan dirampas harta benda mereka, jangan diapa-apakan kaum wanita, anak-anak dan orang-orang tua. Ya, maka Masya Allah, ini sesuatu yang luar biasa. Dan bila musuh itu dia telah masuk Islam ketika peperangan, tak boleh dibunuh. Masya Allah, tabarakallah. Ya, ini menunjukkan bagaimana hebatnya akhlak Islam. Bukan, ya, dia datang dengan tiba-tiba, ia datang di atas, ya, motivasi mereka yang telah pun dipengaruhi oleh Al-Quran. Ya, maka Al-Quran mengubah keadaan dunia dari golongan Arab yang merupakan pengembala unta kepada pencipta sejarah yang agung. Empire besar seperti Rom dan Parsi telah runtuh di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan, ya, bumi ini, yang keduanya, belah bumi ini, dibelah oleh orang Islam sehingga hancurnya jahiliah dan tertegaknya tamadun Islam. Orang yang mati hidup semula. Bukanlah baca Al-Quran pada orang tu, dia pun bangkit orang Islam balik rumah. Tak macam tu. Tapi orang yang mati jiwanya, kata mufassirin, mereka yang hidup dengan keadaan jahiliah, bunuh anak-anak perempuan mereka, tidak ada istilah perkahwinan, merendahkan kaum wanita, mencuri, merompak, berperang menjadi kebiasaan, ya, lalu mengubah diri mereka itu. Al-Quran yang datangnya panduan, bagaimana juga Nabi mengajarkannya, lalu mereka berubah daripada orang yang duduk dalam kejahilan kepada cara hidup yang baru, cara hidup Islam, dan mereka menjadi pemimpin dunia. Masya Allah, tabarakallah. Inilah kehebatannya Al-Quran. Sampai juga ditulis oleh seorang penulis barat namanya Michael H. Hart, yang telah menulis dalam buku The 100 Ranking of the Most Influential Person in Human History. Iaitulah ranking, kedudukan 100 orang yang paling berpengaruh di dalam sejarah kemanusiaan. Mereka ini disusun satu persatu daripada nombor 100 sampailah kepada nombor yang 1. Daripada 100 sampailah nombor 1. Jadi bila mereka susun, adalah Isaac Newton, ada semua tu ada. Tapi nombor 1, penulis ni, Michael H. Hart, dia tak boleh tipu lah. Orang yang paling hebat, yang paling seimbang kejayaan dunia akhirat, paling seimbang dalam kejayaan bahagian agama dan juga bahagian yang disebutkan dengan pentadbiran ilmu, itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi dia kata ramai orang tak puas hati, terutama agama-agama lain. Kenapa? Mereka punya orang kata apa? Mereka punya orang-orang yang mereka letakkan kedudukan tinggi dalam agama tak berada dalam senarai yang nombor 1. Jadi mereka pun mengasaklah kepada penulis Michael H. Hart ni. Namun Michael H. Hart dia kata apa? Memang tidak ada orang lain yang paling sempurna melainkan dia, Muhammad SAW, dan bagaimana pengaruhnya sampailah kepada hari ini. Kerana Nabi SAW, ya, menyampaikan Islam, menyampaikan kalimah tauhid. Maka jemaah sekalian, Michael H. Hart pun dia kata apa? Muhammad
dilahirkan pada tahun 570 Masihi di kota Mekah. Yang mana pada ketika itu Mekah adalah daerah terkebelakang di dunia. Ni Michael Hyatt tulis ni terjemahannya. Golongan Arab Badui ketika itu selepas berjaya disatukan buat pertama kalinya dalam sejarah, ditambah dengan kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan yang satu, yang ini Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka ya setelah itu berlakunya meledaknya siri-siri penaklukan yang sangat menakjubkan dalam sejarah. Di medan peperangan, golongan Arab ini berjaya menguasai lembah Mesopotamia, Syria, Palestin, dan pada tahun 642 Masihi Mesir berjaya dibebaskan daripada Empire Rom. Setelah itu tentera-tentera Empire Parsi pula berjaya dikalahkan di Qadisiyah. Dan pada tahun 637 Masihi, ya, dan kemudiannya di Nahavend pada tahun 642 Masihi, pada tahun 711 Masihi, tentera-tentera Arab ini berjaya menguasai bumi, merentasi Afrika Utara sehinggalah ke Lautan Atlantik, kemudian menuju ke utara menyeberangi Selat Gibraltar sebelum mengalahkan kerajaan Visigoth di Spanyol. Ini dia kata Michael Hyatt. Jadi dia menyebutkan hal ini sebagai bukti untuk membuka minda manusia bahawa memang benarlah Muhammad SAW, apa yang dibawa oleh Nabi itu adalah sangat-sangat agung, dan itulah ya perkara dan perubahan yang berlaku dalam sejarah sampailah kepada hari ini. Ia bukan berlaku, ia bukan perubahan yang biasa. Ia adalah perubahan yang mana menakjubkan dan sangat-sangat luar biasa. Dan yang paling penting, perubahan itu berlaku di atas tangan manusia yang mana dipengaruhi oleh Al-Quran. Maka kesan daripada pengaruh inilah yang menyebabkan mereka berubah dan mentertamadun yang Al-Quran, yang sememangnya adalah panduan yang mengagumkan, ia adalah mukjizat yang mengagumkan, yang menakjubkan, dan panduan umat Al-Quran, berpandukan Al-Quran itu umat Islam faham tentang selok-belok kehidupan, dan umat Islam membina kehebatan serta mencipta sejarah keagungan manusia. Jadi jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyebut tentang hal ini, bagaimana juga sebenarnya di dalam sejarah kita melihat banyaknya bukti-bukti yang menunjukkan hebatnya generasi yang telah pun tercipta daripada pendidikan Al-Quran. Sebab tu walaupun zaman kita ni jemaah sekalian telah pun banyak zaman teknologi, zaman yang berkembangnya ilmu, tetapi kita sebagai ibu dan ayah ataupun kita mungkin atuk ke nenek ke, kita tak boleh melepaskan melainkan anak cucu keturunan kita ni mestilah menjadi orang-orang yang hebat di dalam Al-Quran, ataupun orang-orang yang mengetahui ataupun membaca dan memahami Al-Quran. Kalaulah ada di kalangan ahli keluarga kita yang jauh dari Quran ataupun tak tahu baca Quran, ya, ataupun diri kita kena mencari guru supaya kita tahu membacakan Quran. Begitu juga anak-anak kita, begitu juga cucu cicit kita. Kerana apa? Al-Quran itu adalah panduan untuk bawa kita kepada kejayaan dunia sampai ke akhirat. Maka seorang yang mendekati Quran semakinlah dia berjaya. Tapi orang yang menjauhi Quran, dialah orang yang gagal dalam kehidupan ini. Jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah Ta'ala, kita ikuti sedikit bagaimana hebatnya umat Islam yang sangat-sangat dipengaruhi oleh Quran. Dan kita lihat rupanya pada hari ini, ya, bila satu kaum umat Islam menjauhi Quran, maka mereka duduk dalam kegagalan. Tetapi kita sekarang ni, generasi sekarang ni kena kembali kepada Quran, menjadi orang yang membaca, menjadi orang yang berusaha memahami, berusaha untuk mengamalkan serta menyampaikan Al-Quran. Baik. Jadi kita sebutkan kemampuan umat Islam sebelum ini membina ilmu baharu yang saintifik, ya, adalah berdasarkan daripada motivasi mereka daripada Al-Quran. Sehinggalah para ulama Islam mengembangkan dalam ilmu saintifik moden sehingga mereka menjadi pemangkin kepada era kebangkitan di Eropah, ya, dan menunjukkan bahawa ulama Islam, ya, iaitulah umat Islam yang mana menguasai Al-Quran
dan kemudian setelah itu menguasai bidang agama, kemudian setelah itu menguasai dalam bidang-bidang ilmu yang memberi manfaat pada manusia, menunjukkan bahawa mereka adalah golongan yang sangat luar biasa. Jadi mereka sanggup untuk keluar daripada zon selesa dan mereka kemudiannya memberikan atau meninggalkan kebaikan kepada manusia. Inilah seperti yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah Subhanahu taala bahawa dalam kamu mencari habuan akhirat, jangan lupakan keadaan atau nasibmu keadaan di dunia ini. Maksudnya Allah Ta'ala menyuruh untuk kita umat Islam mencari kejayaan dunia, ya, dan mencari kejayaan akhirat. Jadikan kejayaan dunia itu sebagai tangga menuju pada kejayaan yang hakiki, kejayaan sebenar-benarnya, iaitulah di akhirat. Sebab itu kita lihat para ulama Islam daripada zaman sahabat, dari zaman tabi'in, tabi'in, mereka bukan hanya menguasai bidang agama, tetapi ramai di kalangan mereka yang kemudiannya menguasai bidang-bidang yang lain seperti sains, matematik, kimia, fizik dan sebagainya dengan tujuan merealisasikan firman Allah tadi, iaitulah untuk beroleh kejayaan dunia dan akhirat, untuk mencari kejayaan dunia, untuk beroleh kejayaan yang sebenar di hari akhirat. Sebab itulah jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, membacakan Quran, menguasai Quran tidak memundurkan manusia. Justru meninggalkan Quran lah menyebabkan kita mundur dan menyebabkan kita tidak berjaya. Sebab itulah melalui Quran yang dibacakan mestilah difahami, barulah terserlah mukjizat Al-Quran itu. Sebagaimana ulama-ulama mereka tidak hanya berhenti setakat itu saja. Bila telah menghafal Quran, bila telah menguasai Quran, bila telah menguasai bidang agama, mereka tidak berhenti di situ. Mereka mengembangkan bidang ilmu mereka kepada bidang-bidang yang lain untuk meninggalkan manfaat kepada manusia, untuk mendapatkan hasanah yang berpanjangan di hari akhirat. Masya Allah, tabarakallah. Jadi sebagaimana Nabi menyatakan, ya, bagaimana kalau kita ni seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana yang disebutkan manusia yang terbaik di sisi Allah dan Rasul, ya, bila ditanyakan kepada Nabi, ayyun nas khair ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik ya Rasulullah? Lalu Nabi pun menyatakan, ya, khairun nas man anfa'hum linnas, manusia yang terbaik adalah manusia yang disebutkan, iaitulah yang paling memberi manfaat kepada manusia yang lain. Maka Masya Allah, tabarakallah, ya, manusia yang paling memberi manfaat, mereka lah manusia yang terbaik di sisi Allah dan Rasul. Manfaat itu luas maksudnya. Bukan hanya dalam bidang agama, kalau seorang itu memiliki ilmu, sesuatu yang memberi kebaikan pada orang lain, untuk orang itu hidup, untuk orang mencari rezeki dengan ilmunya, dengan sesuatu yang ditinggalkan, maka ia akan mendapat pahala yang berpanjangan. Maka Masya Allah, tabarakallah. Sebab itulah kita lihat para ulama juga, ya, yang dipengaruhi dengan Al-Quran, umat Islam yang dipengaruhi dengan Quran mempunyai merangsang mereka untuk terus menguasai ilmu dan menyebarkan ilmu. Begitu juga disebutkan bahawa ilmu-ilmu yang lain daripada Quran dan agama itu adalah khazanah umat Islam. Maka sebab itu bila kita menjadi pembaca Quran, yang menguasai Quran, ya, dalam Quran bahkan agama tidak pernah menyuruh kita berhenti menuntut ilmu yang lain. Tuntutlah ilmu matematik. Dalam Quran juga ada matematik. Ya, ada pembahagian, ada pecahan dalam pengiraan ilmu faraid menggunakan matematik, jemaah sekalian. Begitulah juga dalam bidang-bidang saintifik, iaitulah bidang mengkaji tentang alam ini, ilmu astronomi, ilmu geologi, kajian angkasa, kajian bumi, oceanology, kajian lautan, zoologi, kajian tentang haiwan. Begitu juga anatomi, kajian tentang tubuh badan manusia. Islam tidak menghalang kepada umatnya, bahkan menyuruh, Allah Ta'ala suruh kita jadi orang yang menuntut ilmu. Sebagaimana firman pertama Allah Ta'ala turunkan, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Carilah ilmu persiapan akhirat dan jangan lupakan keadaan di dunia. Kuasai kedua-dua bahagiannya supaya kamu berjaya dunia dan juga akhirat. Jadi kita lihat bagaimana umat Islam terdahulu yang terpengaruh, yang dirangsang dengan Al-Quran ini, kesannya mereka membina begitu banyaknya gudang-gudang ilmu seperti Bait Al-Hikmah, House of Wisdom yang terletak di kota Baghdad. Ya, pada zaman pemerintahan Bani Abbasiyah,
pada abad ke-9 Masihi. Pembinaannya diasaskan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan dikembangkan pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, dan ia boleh dianggap sebagai sebuah akademi sains yang terulung di dunia pada ketika itu. Pada saat orang-orang barat dalam keadaan tercari-cari, mereka dalam keadaan zaman kegelapan, dia punya jalan dalam keadaan gelap, dalam keadaan mereka ni berbunuhan sama sendiri, tidak ada penguasaan ilmu, dalam keadaan kotornya tempat mereka, tidak ada ketamadunan. Pada zaman itu umat Islam sudah berada di keadaan yang sangat hebat, keadaan yang sangat kemuncak, jemaah sekalian. Maka orang-orang barat lah, mereka lah yang datang dan belajar daripada orang Islam. Antara yang diceritakan oleh seorang yang bernama Victor Robinson dalam buku The Story of Medicine, membuat pembandingan antara Eropah dengan yang disebutkan dengan tempat ataupun kawasan umat Islam, antaranya di kota Andalus, kota di Cordova di Spanyol. Jadi dia buat perbandingan Eropah dengan empire umat Islam, kota yang ditakbir oleh umat Islam di Cordova di Spanyol. Spanyol itu dulu ada empire Islam, Muslim. Jadi dia berkata Eropah pada ketika itu dalam keadaan gelap pada waktu malamnya, sedangkan di Cordova diterangi dengan cahaya lampu. Bayangkan perbezaan antara dua kawasan dalam zaman yang sama. Kemudian Eropah dalam keadaan sangat kotor. Tuan-tuan cuba bayangkan kalau kita buka buku-buku kisah tentang keadaan di Eropah tu, jalan-jalan mereka penuh dengan najis. Najis khinzir, najis kuda, dan bahkan kuda-kuda yang mati dibiarkan saja di tepi jalan dalam keadaan sangat busuk dan kotor. Bahkan mereka duduk di kawasan yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi, tidak ada tandas, maka mereka membuang najis mereka daripada tingkat tinggi ke bawah sahaja. Lepas tu kita nampak ramai kaum-kaum perempuan mereka, kalau tengok filem-filem dulu, mereka akan pakai payung walaupun dalam keadaan bukan nak hujan, tapi pakai payung pasal takut terperciknya air-air begitu kena kepada tubuh mereka. Dan begitulah juga saat ke Eropah yang kotor, kata Victor Robinson, sedangkan Cordova membina banyak hammamat, telah teratur sistem-sistem perparitan mereka. Eropah dipenuhi dengan selut, sedangkan jalan-jalan di Cordova sudah pun ada tar jalan tu dah ditutup, dah diturap dengan sempurna baik, menggunakan pada ketika itu sudah pun di Cordova, sedangkan di Eropah penuh dengan selut, lubang dan sebagainya. Istana di Eropah dipenuhi dengan serambang asap, sedangkan bangunan-bangunan di Cordova tersenggam dengan indah. Kita lihat sajalah, mungkin ada tuan-tuan jemaah yang pernah pergi ke sana, tengok saja binaan-binaan yang terdahulu yang lama, Alhambra dan sebagainya, binaan yang sangat luar biasa, dengan ukiran, dengan bentuk abstrak, dengan konsep Islam yang dimasukkan ke dalam. Kerana Islam, kita tak boleh lukis gambar muka orang, gambar haiwan, gambar hidupan, tak boleh. Jadi diletakkan bentuk abstrak, itu yang menjadikan sangat cantik, Muslim. Bentuk kita sebut kata bentuk geometri, subhanallah. Jadi nak buat pula bentuk geometri ni, ada orang kaji. Hebatnya ulama Islam, orang Islam terdahulu, mereka memerlukan kiraan matematik untuk memastikan geometri itu berada dalam bentuk yang sempurna. Maka Masya Allah, tabarakallah. Jadi tokoh-tokoh Eropah tak tahu menandatangani nama sendiri, sedangkan anak-anak di Cordova sudah pun hadir ke sekolah-sekolah. Bayangkan perbezaan di zaman yang sama. Tokoh-tokoh agama di Eropah tak tahu membaca risalah, sedangkan ulama Islam di Cordova membina kutub perpustakaan yang besar. Jadi balik pada tadi, pembinaan Baitul Hikmah antara tempat akademi sains yang terulung di dunia ketika itu. Dan begitulah juga datangnya orang-orang daripada barat, mereka telah datang untuk belajar daripada ulama, bahkan orang-orang Islam. Pada bulan September 2004, salah satu akhbar di UK yang terkenal namanya Guardian melaporkan bagaimana Baitul Hikmah itu
sebagai pusat ilmu dalam bidang kemanusiaan dan juga dalam bidang sains seperti matematik, astronomi, perubatan, kimia dan banyak lagi ilmu yang lain, memang tidak ada tolok tandingannya. Bahkan para ilmuwan di situ berjaya menghimpunkan koleksi ilmu yang terbesar di dunia, kemudian selepas itu mencipta penemuan-penemuan mereka yang baru. Jadi inilah di antara bukti bagaimana Quran memberi perubahan kepada manusia. Bagaimana umat Islam terangsang melalui bacaan Quran, dipengaruhi dalam kehidupan mereka, lalu mereka menjadi orang yang sangat-sangat berusaha menyebarkan dan menguasai ilmu. Jadi kita lihat bagaimana ramainya para saintis Muslim yang mereka itu adalah golongan yang dipengaruhi dengan Quran, yang termotivasi dengan Quran. Mereka adalah para hafizul Quran. Mereka adalah para ulama yang menguasai bidang fiqh dan bidang-bidang agama yang lain. Tetapi setelah sampai belasan tahun dan seterusnya, mereka kemudiannya mengembangkan bidang ilmu mereka kepada bidang-bidang yang lain untuk meninggalkan manfaat kepada manusia. Antara contohnya, pada hari ini kita pakai spek mata, saya pakai spek. Pada waktu kita zoom ni, kita pakai yang disebutkan dengan kamera. Ada kamera kita pakai, kemudian ada kamera pula di komputer kita, di device kita, kemudian adanya alat saintifik seperti mikroskop untuk mengkaji benda yang seni, teleskop untuk mengkaji benda yang jauh dalam bidang astronomi. Jadi semuanya itu takkan ada alat-alat tu, dan hari ni kita tak boleh nak guna bidang optik itu kalaulah Al-Hasan Ibnu Al-Haytham, seorang ulama daripada Iraq, tidak menulis buku ataupun mengkaji dalam bidang itu. Yang buku yang terkenal yang nama kitab itu adalah kitab Al-Manazir, yang menjadi asas kepada kelahiran ilmu sains optik, seperti fungsi mata, fungsi lens ataupun kanta, bagaimana konsep refleksi, semuanya itu tertulis dan menjadi asas bidang ilmu itu dalam kitab Al-Manazir yang dikarang oleh Ibnu Al-Haytham, dan macam mana cahaya, pergerakan cahaya itu bagaimana hukum-hukumnya. Maka kitab itu dimanfaatkan oleh orang-orang barat seperti yang kita tahu namanya Leonardo da Vinci, Johannes Kepler. Johannes Kepler ni dia baca buku ni Mas Klan, kemudian dia cipta teleskop, dia mengkaji bintang, dan kemudian dia mencerap satu bintang yang lebih besar daripada matahari. Sebagai menyatakan lebih 100,000 kali ganda lebih besar daripada matahari dalam keadaan yang sangat jauh daripada tempat kita, daripada bumi. Lalu dia namakan bintang itu sebagai bintang Kepler. Siapa dia ni? Dia anak murid kepada Ibnu Al-Haytham, seorang ulama yang menghafal Quran, bahkan menguasai bidang agama. Begitulah juga kita lihat di antaranya bidang matematik, sebuah kitab, iaitulah kitab Hisab Al-Jabr wal Muqabalah, yang ditulis oleh seorang ulama bernama Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi, yang merupakan kelahiran daripada Uzbekistan, dan bagaimana ilmu matematik moden yang sangat-sangat penting, yang menjadi kunci kepada ilmu sains, ilmu mechanical, ilmu fizik yang lain, iaitulah pengiraan matematik yang dipanggil konsep algebra. Kita dulu belajar algebra, saya dulu belajar juga. Saya ingatkan algebra ni Mak Saleh yang buat. Rupanya Al-Khawarizmi yang mencipta kepada cara ataupun konsep pengiraan ini, yang menjadi kunci kepada perkembangan ilmu fizik dan lain. Macam itulah juga kita pernah belajar juga dalam bidang matematik seperti ilmu trigonometri, yang merupakan pengiraan penting dalam bentuk segitiga, adanya cos dan cosine dan sebagainya. Semuanya ilmu ini kita pernah belajar, dan saya juga sangka ilmu ini daripada orang barat. Rupanya ia adalah ilmu yang ditulis dalam kitab Az-Zij, yang ditulis oleh ulama bernama Muhammad Ibn Jabir Al-Battani, dan menjadi rujukan kepada semua orang-orang di barat, dan menyebabkan mereka kembali bangkit zaman kegemilangan mereka. Maka begitulah juga jika kita lihat dalam bidang sains, iaitulah bidang kimia antaranya. Bila kita sebut pasal bahan kimia, pasti kita teringat tentang asid nitrik, asid hidroklorik, asid sitrik, asid sulfurik. Mula-mula saya ingat semua tu sama juga. Ni orang barat pun letak ni. Rupanya semua nama-nama ataupun
karakter kepada bahan kimia itu telah pun pertama kalinya dicatat oleh seorang ulama bernama Ibnu Hayyan, yang dia telah mengarang kitab Al-Kimia, yang mana di situlah yang menjadi rujukan kepada negara barat, dan akhirnya mereka menggunakan kajian itu untuk dimanfaatkan. Maka sampai hari ini, tuan-tuan dan sekalian, kalaulah Ibnu Hayyan tidak merekodkan hal ini, kemungkinan kita juga tak tahu fungsi sebenar kepada bahan-bahan kimia ini. Begitu juga kita lihat dalam bidang ilmu medical, pada hari ini adanya pembedahan, alat-alat pembedahan yang telah digunakan oleh doktor. Banyaknya alat pembedahan itu banyaknya telah dicipta oleh seorang ulama bernama Khalaf Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi. Bahkan kalau kita pernah terluka, terkoyak pada kulit dan sebagainya, perlu kita jahit. Doktor akan jahit untuk memastikan supaya luka tersebut cepat pulih. Maka jahitan tak boleh pakai benang sekati, kan? Tak boleh kita pergi jekyll, pergi beli benang, jahit macam tu je. Tak boleh. Kita kena gunakan kaedah jahitan yang khusus, menggunakan benang yang khusus. Dan jahitan ini yang telah dipakai sampai hari ini adalah jahitan yang telah pun dicipta oleh Az-Zahrawi, yang dipanggil sebagai jahitan catgut, yang masih digunakan sampailah kepada hari ini. Dan macam-macam lagi perincian dalam kitab At-Tasrif yang dikarang oleh Ibnu Al-Abbas Az-Zahrawi adalah memperincikan tentang pembedahan, termasuk pembuangan batu karang, pembedahan terhadap kanser, pembuangan tonsil dan sebagainya. Dan hal ini menyebabkan ramai di kalangan para doktor juga memanfaatkan daripada tulisan Az-Zahrawi, kerana beliaulah di antara orang yang pertama mencipta ataupun menerangkan tentang hal-hal yang tadi kita sebutkan. Begitu jugalah kita lihat dalam kajian bidang ilmu geologi, kajian bumi, iaitulah ukuran lilit kepada bumi ini, circumference of earth, yang mana telah pertama kalinya dihitung atau dikira oleh seorang ulama bernama Ibnu Ahmad Al-Biruni, dan ukuran yang dia merupakan ulama daripada Uzbekistan, yang merupakan ukuran lilitan bumi yang dia ukur pada satu ketika dahulu adalah di antara yang paling tepat. Masya Allah. Dan dia membicarakan tentang putaran bumi di atas paksinya 600 tahun sebelum dibicarakan oleh saintis barat seperti Galileo Galilei. Bayangkan, orang duk dengar nama Galileo tu kenal, Al-Biruni mungkin ramai yang tak kenal. Rupanya dialah yang telah bicarakan tentang putaran bumi itu, kan? Awal lagi 600 tahun sebelum Galileo menceritakan tentang hal itu. Begitulah juga kita lihat banyak lagi antara kajian-kajian yang ada, contohnya seperti kapal terbang pada hari ini, yang mana kita gunakan untuk merentasi negara ke negara, negeri ke negeri yang jauh dalam masa yang singkat. Alhamdulillah, sebelum adanya kapal terbang, bila kita tanya siapakah pencipta kapal terbang pertama, mungkin ramai akan jawab adik-beradik Wright. Tetapi sebenarnya 100 tahun sebelum adik-beradik Wright itu berjaya mencipta kapal terbang, seorang ulama bernama Abbas Ibnu Firnas adalah orang yang pertama mencipta mesin terbang dan berjaya terbang dalam masa lebih daripada 10 minit di angkasa, yang selepasnya itu kajiannya itu, penulisannya itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang lain, lalu berkembanglah ilmu dalam bidang penerbangan aeronautik dan akhirnya terciptalah kapal terbang, helikopter dan lain-lain. Ini adalah di antara para ulama, dan sebenarnya ramai lagi yang mana mereka ini dipengaruhi oleh Al-Quran, dengan Al-Quran yang mereka bacakan, mereka fahami dan mereka realisasikan untuk mengamalkan ayat-ayat ini untuk meninggalkan kebaikan sebelum mereka meninggalkan dunia ini. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan ini, maka ayat yang kita bacakan tadi, sebagaimana kita sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-31, merupakan ayat yang menjelaskan tentang betapa hebatnya mukjizat Al-Quran itu. Dan Masya Allah Tabarakallah, supaya kita sebutkan hal ini supaya kita tahu bahawa selepas ini kalau kita melihat Al-Quran, ia bukan sekadar kitab untuk dibacakan begitu saja. Baca ayat-ayatnya sudah pasti mendapat hasanah. Seperti kita sebut tadi, Nabi menyatakan satu huruf mendapat 10 pahala.
Ya, tetapi bukan sekadar itu, tetapi di antara mujahadah kita adalah mulakan untuk kita memahami ayat Allah, mentadaburi. Ya, seperti sekarang yang kita sedang lakukan, kita sedang mentadaburi ayat Quran, bagaimana hebat dan besarnya mukjizat Quran itu saat ia dibacakan dengan kefahaman dan usaha untuk mengamalkannya, maka kita lihat bagaimana perubahan besar yang berlaku kepada dunia hasil daripada mereka yang membacakan Al-Quran itu. Maka seharusnya kita menjadi golongan yang membaca Al-Quran dan golongan biasa berusaha memahami Al-Quran. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi yang seterusnya, jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala, sebut tentang mukjizat Al-Quran juga. Di zaman Nabi SAW, Al-Quran telah diturunkan 1400 tahun dulu. Lalu sehingga hari ini dan sampailah ke hari kiamat, Al-Quran itu akan terus ada. Sebagaimana Nabi juga menyatakan dalam sebuah hadis, waqala Rasulullah SAW, taraktu fikum amraini ma tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kama qala Rasulullah SAW, iaitulah siapa yang mana Nabi sebelum kewafatan, Nabi kata, siapa yang aku tinggalkan untukmu dengan dua perkara, siapa yang berpegang teguh padanya, maka tidak akanlah dia sesat buat selama-lamanya. Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan juga sunnahku. Maka siapa yang berpegang dua inilah, dia tidak akan sesat dan beradalah dia dalam kedudukan yang benar sampailah ke akhir hayatnya. Sebab itulah kita dalam hidup ni tak boleh berhenti untuk belajar Quran, belajar tentang agama, belajar tentang apa yang dibawa oleh Nabi SAW dan beramal dengannya. Sebab dalam keadaan dunia sekarang ni ada banyak pengaruh yang besar yang berlaku di sekeliling kita, iaitulah ideologi yang berbeza yang didatangi daripada sekeliling kita, dunia internet, dan anak-anak kita sangat-sangat terdedah kerana zaman ini adalah zaman yang disebutkan zaman yang penuh dengan ketidaktentuan. Di internet maklumat yang datang sangat laju. Begitulah juga kalau anak-anak kita ni dia tahu satu kalimah tak baik, dia type saja kat internet, sudah tentu dia jumpa, dia tengok benda-benda yang tak elok, yang tak baik juga. Sebab itulah kita perlu didik dan bimbing anak-anak kita ni dengan sangat-sangat penting. Terutamanya kuatkan mereka kembali dengan hubungan mereka dengan agama, hubungan mereka dengan Allah. Dengan bertambahnya ilmu agama mereka, bertambahlah juga kekuatan hubungan mereka dengan Allah Ta'ala, supaya bila datang anasir-anasir, bukan hanya di Malaysia tapi di seluruh dunia sudah menular. Begitu juga budaya-budaya songsang, budaya-budaya yang tak yang buruk, keadaan-keadaan yang berlaku di sekitar kita, bahkan internet yang sangat laju, maka kitalah mak ayah, para guru yang kena berusaha untuk halang anak-anak kita daripada dipengaruhi oleh hal ini. Dan kita nak halang kerana arus tu terlalu kuat, maka mereka juga memerlukan kekuatan untuk halang diri mereka dari perkara tersebut. Sebab itulah didikan Quran dari awal ni sangat-sangat penting. Anak-anak kita, bukan hanya mereka belajar ilmu sains, ilmu matematik, itu penting, tetapi yang lebih penting adalah ilmu agama dan Quran mereka mulakan. Dan selepas itu mereka boleh belajar ilmu lain dalam masa yang sama tanpa meninggalkan kedua-duanya. Jadi jemaah sekalian dirahmati dan muliakan oleh Allah SWT, Al-Quran pada zaman Nabi SAW telah turun ayat-ayatnya, tetapi ada banyak pembuktian yang belum berlaku di zaman Nabi. Ia berlaku di zaman kita. Dan Masya Allah, tabarakallah, dalam Quran terdapat 3 peringkat berita dan penceritaan dalam Quran. Pertamanya, perkara yang telah berlaku dulu. Jadi zaman Nabi SAW telah turun ayat-ayat menceritakan perkara yang telah berlaku dulu. Zaman Nabi-Nabi terdahulu, zaman Rasul-Rasul terdahulu, zaman kaum-kaum yang terdahulu. Yang mana sampai kaum Bani Israel memang jelas dah bagi mereka bahawa Muhammad SAW ini adalah Rasul. Kenapa? Kerana bagaimana Nabi boleh menceritakan kisah tanpa Nabi rujuk kepada mana-mana golongan Bani Israel, kepada mana-mana rabai, untuk tahu kisah yang terperinci tentang
Bani Israel pada zaman-zaman terdahulu. Jadi ini menunjukkan kebenaran kerasulan Nabi SAW. Begitu juga zaman Nabi telah turunnya ayat yang menceritakan perkara yang berlaku di zaman Nabi. Seperti kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyatakan ghulibatir Rum, keadaan Rum dan Parsi yang berperang, bagaimana kemenangan akan datang kepada kerajaan Rum. Allah Ta'ala sebutkan itu dia berlaku di zaman Rasulullah SAW. Sebelum ia berlaku telah pun Allah turunkan ayat tersebut. Dan Masya Allah ada banyak lagi kisah yang telah pun turun dalam Quran yang berlaku di zaman Nabi SAW. Tetapi turun juga ayat Quran di zaman Nabi, benda yang belum berlaku di zaman Nabi. Ia berlaku di mana? Di zaman kita, jemaah sekalian. Iaitulah bagaimana pembuktian mukjizat saintifik dalam Al-Quran. Pada hari ini zaman yang penuh dengan teknologi, penuh dengan ilmu, kajian. Maka jika dilihat kembali bagaimana banyaknya kajian-kajian dalam bidang astronomi, dalam bidang ilmu fizik, dalam bidang ilmu geologi, dalam bidang kajian sains, yang mana akhirnya bila dibaca balik dalam Quran, ia disebutkan dengan sangat-sangat tepat. Tidak ada satu pun, kata Profesor Dr. Zailul An-Najjar, tidak ada satu pun penemuan saintifik yang mana kalau ia disebut dalam Quran pada hari ini, ia bertentangan dengan penemuan semasa. Melainkan penemuan semasa itu yang dilakukan dengan jujur, pasti ia akan seiring dengan apa yang dinyatakan dalam Al-Quran. Maksudnya, kalaulah satu orang saintis itu dia kaji satu benda, semakin dalam dia kaji benda itu, dia akan menemui semakin benarnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu ramainya di kalangan mereka telah beriman kepada Allah. Antaranya Profesor Dr. Maurice Bucaille, seorang tokoh anatomi yang telah beriman kepada Allah. Profesor Taji Sentagata daripada Thailand yang telah beriman setelah mengkaji tentang kulit manusia. Begitu juga Profesor Jeffrey Lang, seorang pakar matematik yang telah beriman setelah membacakan Al-Quran. Dan ramai lagi jemaah sekalian, ramai. Mereka ini para ilmuwan, para cendekiawan yang mengkaji dan membacakan Quran yang akhirnya menyebabkan mereka tahu akan kebenaran Quran, lalu beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Allah dan Nabi SAW. Itulah kita juga kena jadi pembaca Al-Quran. Bukan hanya baca dalam bahasa Arab, baca dalam bahasa Arab mendapat pahala, tetapi berusaha memahami dan menghayati ayat-ayat Allah SWT supaya Allah kurniakan hidayah berpanjangan kepada diri kita. Maka begitulah firman Allah SWT, perkara yang mana berlaku pada waktu ini, penemuan saintifik itulah di antara mukjizatnya Al-Quran. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kami perlihatkan kepada seluruh umat manusia, baik yang beriman, baik yang tak beriman, yang disebutkan ayatina, bukti-bukti dan tanda kekuasaan kami, fil afaq, iaitulah di seluruh pelosok alam semesta ini, wa fi anfusihim, dan pada kejadian diri mereka sendiri, iaitulah kejadian manusia, hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas bagi yang disebutkan mereka bahawa Al-Quran adalah kitab yang benar. Jadi maksudnya maksudnya bagaimana Allah Ta'ala beritahu akan nanti di zaman Nabi SAW lagi akan Allah perlihatkan kepada seluruh manusia bukti-bukti dan tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang terdapat di langit, di bumi, di daratan, di lautan, melalui kajian-kajian saintifik yang ditemukan di zaman ini, yang nanti begitu juga kajian tentang tubuh badan manusia yang nanti akan menunjukkan kebenaran dan juga menunjukkan yang disebutkan dengan bagaimana Quran itu adalah kitab yang benar. Lalu pada hari ini banyak dah penemuan itu berlaku, seperti penemuan berkenaan dengan kajian dalam bidang embriologi, kajian janin manusia, bagaimana pembentukan janin Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Maka Profesor Keith Moore, seorang profesor dalam kajian bidang embriologi, akhirnya menyatakan kebenaran Quran, kebenarannya Islam itu, setelah dia menjadi orang yang membacakan Quran, dan dia sebelum itu adalah pengkaji dalam bidang ilmu embriologi. Begitulah juga ramai lagi pengkajian tentang ilmu geologi, bagaimana Allah sebut wal jibala autada, gunung ini dia bukan hanya timbunan tanah, dia ada pasak dia ada akar dia.
Ketika tak ada orang yang tahu, setelah 1400 tahun, barulah orang tahu bahawa benar gunung itu ada akarnya, ada pasaknya. Begitulah juga banyak lagi penemuan yang lain, kata Profesor Dr. Azal An-Najjar, lebih 750 ayat Quran yang telah terbukti dalam penemuan saintifik dan tidak ada satu pun yang bertentangan dengan penemuan semasa. Dan ini menunjukkan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Maka tujuannya supaya apa? Berita-berita yang telah cerita yang telah turun di zaman Nabi 1400 tahun dahulu, ia berlaku di zaman kita dengan tujuan memperkuatkan iman kita kepada Allah, kepada Rasul dan kepada berita yang disebut dalam Quran yang akan berlaku. Telah turun zaman Nabi tapi benda tu belum berlaku zaman kita, iaitulah dia akan berlaku dalam waktu yang akan datang, iaitulah hari kiamat, iaitulah yaumul mahsyar, jannah wan nar, syurga dan neraka. Begitulah pembalasan Allah Ta'ala di yaumul akhirah, kehancuran bumi ini. Semuanya itu akan berlaku, tapi ia belum berlaku. Maka bagaimana Allah Ta'ala dengan rahmatnya menunjukkan bukti dan tanda kekuasaan dan kebenaran Quran pada waktu ini, maka ia akan nanti ia akan nanti menguatkan iman kita, supaya orang beriman semakin kuat iman, orang yang tak beriman menjadi orang yang beriman kepada sesuatu yang akan berlaku di masa akan datang, iaitulah hari kiamat dan bagaimana pengadilan, hisab dan sebagainya yang pasti akan berlaku. Jadi jemaah dikasihi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah di antara mukjizat Al-Quran yang mana kita sebutkan melalui tadabbur surah Ar-Ra'd ayat 31. Maka ini adalah sebahagian daripada kajian kita pada waktu ini. Mudah-mudahan memberikan disebutkan dengan menambahkan iman, ilmu kita beserta iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan itulah kita sebutkan dalam kehidupan kita, janganlah kita meninggalkan atau tidak menghargai kepada Quran yang telah Allah kurniakan kepada kita. Setelah mana Ramadan berlalu, maka bukanlah masa untuk kita meninggalkan Quran. Bulan Ramadan kita boleh baca Quran, alhamdulillah. Ada yang khatam 1 juzuk, ada yang khatam berjuzuk-juzuk kan. Ada yang khatam seluruh Al-Quran sekali, 2 kali, masya-Allah. Jadi kita bersyukur pada Allah Ta'ala kerana Allah telah kurniakan kita Ramadan. Namun kata Syekh Qardawi rahimahullah ta'ala, kunu rabbaniin wa la takunu ramadaniin. Jadilah kamu orang yang menyembah Allah, yang beribadah pada Allah ini sentiasa, sebab Allah itu maha kekal. Bukanlah kamu beribadah hanya pada bulan Ramadan sahaja. Jadilah kamu orang yang beribadah sepanjang masa kerana Allah, bukan ibadah dalam Ramadan sahaja. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah beri kekuatan untuk kita terus beribadah secara istiqamah dalam kehidupan kita, dan semoga juga kita beroleh rahmat Allah Subhanahu Wa Taala melalui Quran yang kita bacakan, bukan hanya dalam Ramadan tapi sambunglah dalam bulan Syawal dan bulan-bulan seterusnya, dan jadikan kelaziman dalam seharian kita. Kalau boleh kita ni rasa resah kalau tak baca Quran sehari, bacalah satu muka sehari sekurang-kurangnya, supaya mudah-mudahan Allah beri keberkatan dalam kehidupan kita. Dan satu muka kita bacalah sekali dengan maknanya, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan kita membacanya, kita mengikuti kuliah-kuliah untuk memahami Quran, kita mendengar ceramah-ceramah mungkin di YouTube dan sebagainya berkenaan tafsir Quran, akan menambahkan lagi iman kita kepada Allah dan menambahkan lagi kuatnya ketakwaan kita kepadanya, pegangan kita terhadap Quran dan panduan yang kita dapati daripadanya. Semoga dengan itu kita beroleh kebahagiaan, kejayaan dan juga keselamatan di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Yang baik insya-Allah sekiranya saya kesilapan, saya mohon maaf dan berilah teguran pada saya yang fakir ini. Semoga Allah berkati apa yang dibincangkan dapat kita amalkan dan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' min da'atin la yustajabu laha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. InsyaAllah jumpa lagi ya. Assalamualaikum.